Tan Sri Pengurusi yang saya hormati, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO, Yang Berhormat serta yang berbahagia Naib-Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Bendahari Agung UMNO, Ketua Penerangan UMNO, Ketua-Ketua Sayap, wanita, pemuda dan puteri, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak saya yang saya hormati sekalian. Nama saya Haji Mustafa Yaakob. Umur 75 tahun. Tu betul. Tidak, saya nak minta kad pengenalan. Saya sebut umur ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk melambangkan bahawa saya adalah orang lama UMNO. Inilah kali kedua veteran UMNO diberi peluang oleh pucuk pimpinan UMNO untuk berucap dalam perhimpunan agung yang maha hebat ini. Perhimpunan agung yang lepas, pengurusi kami, Datuk Osman Desa, berucap di stage yang sana. Hari ini, saya sengaja memilih stage ini. Kerana biarlah veteran melihat dari kiri dan dari kanan kepada perwakilan semua. Kali terakhir saya berucap di Dewan ini pada tahun 87. Saya masih ingat bila saya menegur ketua wanita yang masa itunya tidak pakai tudung. Presidennya dalam ucapan penangguhan masa itu, Mahathir Mohamad, balon saya 20 minit. Kerana kes tak pakai tudung. Kerana isterinya tak pakai tudung. Ini nostalgia. Tapi alhamdulillah sekarang tengok di atas, di bawah, semuanya sudah bertudung. Saya orang veteran. Kami tidak ada kepentingan. Kami adalah orang-orang yang nak menolong tuan-tuan dan puan-puan. Slogan kami ialah veteran pemangkin kepimpinan UMNO. Jadi saya bercakap hari ini, tidak akan ada rasa takut, tidak akan rasa segan, tidak akan rasa silu, kerana kami tidak ada kepentingan. Kami tidak berhasrat lagi nak bertanding, nak jadi ketua bahagian. Kami tidak ada hasrat lagi nak bertanding dalam pilihan raya. Presiden tak payah fikirlah kami-kami ini. Nak letak di mana Mustafa ni? Nak bertanding di mana Mustafa ini? Tak payah fikir. Kerana kami, yang kami fikir, yang kami setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap petang, nak duk fikir bagaimana cara nak menguatkan UMNO ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak ada ucapan. Saya ada poin. Poin pertama saya ialah PRU 15. Spek ini bila asyik nak jatuh. PRU 15 sudah jadi sejarah.
Kita kalah. Kita kalah teruk. Kita tersungkur. Kita tertiarap. Kita meniarapkan. Nasib baiknya jagut tak kena bumi. Dah jadi sejarah tuan-tuan dan puan-puan. Kita malu. Kita sedih. Kita kecewa. Yang hairan bin ajaib itu, bila kita kalah, seorang saja yang kita tudingkan kesalahan itu. Kita ada 191 ketua bahagian. Kita ada 191 ketua wanita. Kita ada 191 ketua pemuda. Kita ada 191 ketua puteri. Kita ada 57 MT. Habis bila kalah, kenapa Zahid seorang yang salah? Coba fikir dengan secara rasional. Maaf, saya dalam ucapan saya tak suka yang berhormat Imam Mas. Saya direct je sebab saya orang tua. Tiba-tiba bila kalah Zahid Hamidi yang disalahkan, maka Zahid Hamidi lah perlu letak jawatan. Apa benda ni? Apa tugas kamu, wahai MT yang lain? Apa tugas kamu, wahai ketua-ketua bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua puteri bahagian? Apakah kamu juga tidak rasa bersalah? Fikirlah biar logik. I have nothing to bother Zahid. I am a party man. I am not a leader Christian. Who care? Tapi saya perlu bercakap yang benar. Kulil haq walau kana murra. Biarlah berlaku adil. Kalah aja pilihan raya. Si A cakap, Zahid letak jawatan. Si B kata, Zahid letak jawatan. Si C kata, letak jawatan. Benda ni. Kekalahan itu, kekalahan kita bersama. Termasuk saya. Veteran. Walaupun kita lancar program pengundi keluarga kupung pendidikan, tapi masih kita belum berjaya. Saya juga malu, saya juga bersalah. Jadi kenapa nak salahkan kepada presiden seorang saja? Fikirlah, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ini ialah memperkuatkan parti. Tak payah kita nak jolok sana, nak salah sini. Tak payah. Perbetulkan diri kita. Kita akan menghadapi PRN dalam tidak berapa lama lagi. 3 negeri dominasinya PAS. 3 negeri dominasinya PKR dan Pakatan Harapan. Itu yang patut kita lihat sekarang ini. Dan kita patut usahakan bagaimana untuk mengembalikan semula keyakinan rakyat pengundi kepada parti kita yang bakal akan bertanding nanti. Bukan asyik kita nak salahkan yang ini, salahkan A, salahkan B. Kamu letaklah jawatan kerana kamu gagal. Yang kamu tak gagal ke? Cuba tanya ni. Ini orang tua cakap ni. Orang tua cakap ni. Minum air. Orang lama bukan orang tua, orang lama. Tengok orang lama cakap. Pengurusi? Ya. Saya tahu saya ada masa 20 minit. Dekat-dekat nak cukup nanti, bagi isyarat. Tak apa. Saudara-saudari sekalian, cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah kita berperangai macam hantu raya tak ada tuan. Berhentilah. Betul demokrasi dihalalkan dalam UMNO. I am Demokrat. Saya percaya kepada demokrasi.
Tapi ada masanya demokrasi ini tidak boleh dilakukan, malah akan haram sekiranya mudaratnya itu lebih. Pertandingan presiden timbal. Veteran sedari awalnya setelah kita kalah dalam PR15 membuat pendirian bahawa veteran berpendapat tidak ada keperluannya berlaku pertandingan untuk dua jawatan tertinggi ini. Why? Adakah kerana saya sukakan Zahid? Adakah kerana saya sukakan Mak Hassan? Itu bukan cerita veteran, tuan-tuan dan puan-puan. Veteran fikirkan UMNO. Minum. Datuk, minum ya sikit, Datuk. Minum ya sikit. Oh, lama kan. Tengok. Inilah satu-satunya parti kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak ada benda lagi. Tolonglah. Saya gila UMNO. Allahumma salli ala Tuan-tuan, inilah satu-satunya wadah perjuangan kita. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. Tapi parti ini wajib kita pertahankan. Tolonglah. Jangan ada lagi sengketa antara kita. Cukup-cukuplah. Atas dasar itulah, veteran menyokong usul yang dibawa oleh Negeri Sembilan. Supaya kedua-dua jawatan penting ini, untuk kali ini, untuk ketika ini, waktu ini, tidak perlu kita pertandingkan. Kelantan telah memberi contoh yang jelas bagaimana kesannya kepada UMNO bila berlaku pertandingan daripada tahun 1951 sehinggalah UMNO diharamkan pada tahun 1987. Jelas. Yang saya dan veteran amat terkilannya ialah tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mahu supaya kita ini dipergunakan oleh orang luar. Berseteruan saya katakan, Presiden tidak disukai bukan saja oleh orang luar. Orang luar maksud saya bukan CIA, bukan KGB, tapi orang luar daripada UMNO. Yang berusaha begitu, bersungguh-sungguh nak menghancurkan UMNO. Orang-orang luar ini menggunakan orang dalaman UMNO untuk mengalahkan Zahid. Ini yang saya tak mahu. Jangan biarkan diri kita diperalatkan. Tolong. Please. Tuan-tuan, dalam ucapan Presiden semalam, Presiden mencadangkan supaya UMNO menubuh satu majlis ulama. Majlis ulama ini
bukannya Majlis Syura seperti yang PAS buat. Veteran menyambut baik dan mengucap tahniah kepada Presiden yang telah mengeluarkan cadangan ini untuk menubuhkan Majlis Ulama ini. Justru itu, Datuk Seri Presiden, veteran ingin menyarankan supaya Majlis Ulama ini disegerakan penubuhan. Benar baik, kita tak boleh tunggu-tunggu, Datuk Seri. Percepatkan. Dan selaras dengan itu, veteran ingin mencadangkan supaya keanggotaan Majlis Ulama UMNO hendaklah berteraskan kepada penguasaan disiplin ilmu ahli sunnah wal jamaah arus perdana, iaitu berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang sekarang ni kita duk amal. Kecuali ada sesetengah yang tidak mengamalkannya. Ini penting. Kerana kita nak supaya UMNO akan menjadi pendukung utama kepada ahli sunnah wal jamaah yang diamal di rantau ini. Bukan itu saja, mereka ini, Majlis Ulama ini, mestilah bermazhab Syafi'i dan berpegang teguh kepada tasawuf yang muktabar seperti Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi dan yang lain-lainnya. Yang kedua, Tan Sri Pengerusi, Majlis Ulama UMNO hendaklah terdiri dalam kalangan ilmuwan yang mendalam ilmunya. Jangan duk ambil jenis yang caca marwah. Warak dan bebas dari jawatan politik UMNO. Why? Kerana kita tak mahu Majlis Ulama ini akan berkecamuk dengan perkara-perkara politik. Kerana kita mahu mereka menjadi pakar rojok kepada UMNO itu sendiri. Hal ini penting supaya mereka dapat menyampaikan idea yang bernas dan tepat demi survival parti. Yang ketiga, Majlis Ulama UMNO hendaklah dijadikan sumber rujukan utama parti bagi menyelesaikan isu-isu semasa agama yang disalah tafsir atau dimanipulasikan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang keempat, Majlis Ulama UMNO hendaklah sentiasa diberi peranan untuk membuat kajian terhadap sesuatu permasalahan dan berperanan aktif memberi pencerahan dalam berbagai lapangan medium dakwah baru. Dan yang kelima, Majlis Ulama UMNO hendaklah mempunyai jaringan serantau dan antarabangsa yang kuat bagi membentuk persefahaman yang dinamik dan holistik. Tan Sri Pengerusi, saya ada sedikit lagi. (1442) tahun yang lalu, tahun hijrah, berlakulah perang Uhud. Semua kita tahu. Kita pernah pergi ke Madinah. Kita pernah melawat Uhud. Kesannya masih kita rasai sehingga ke hari ini. Ketika Rasulullah memimpin tentera Islam yang berjumlah seramai 700 orang untuk menentang tentera kafir musyrikin Mekah seramai 3,000 orang. Pesanan yang disampaikan oleh Rasulullah supaya tenteranya jangan meninggalkan Bukit Uhud. Tentera Islam diarahkan supaya berkubu di Bukit Uhud.
Ramai di kalangan kita yang sudah naik Bukit Uhud. Kita naik, kita selfie, kita bergambar, menunjukkan kita sudah ziarah Uhud. Ketika Islam berperang bermati-matian untuk mencapai kemenangan dalam peperangan Uhud itu, dan ketika tentera kafir sudah bercelaru melarikan diri dan meninggalkan harta-harta mereka di Uhud, tentera Islam tidak sabar. Mereka terjun Bukit Uhud untuk merebut harta ghanimah perang. Akhirnya, kafir Quraisy menyerang balik dan Rasulullah tercedera dalam pertempuran itu. Ini berlaku kepada kita. Berlaku kepada PRU 15. Ketika mana Presiden mengingatkan supaya kita bersatu, tapi kita tak bersatu. Akibatnya kita kalah. Banyak contoh-contoh lain yang boleh kita beri sebagai satu gambaran bahawa ayat yang diturunkan Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Semalam pun saya dengar berapa perwakilan bercakap. Khutbah jemaat semalam pun khatib membaca ayat ini. Semua kita baca, semua kita tahu maknanya, tetapi balangnya kita tak praktik. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, kembalilah kepada ajaran Islam. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Setiap Jumaat khatib baca ayat ini. Taat kepada Zahid bukan dianya Zahid. Patuh kepada Zahid bukan dianya Zahid. Sayangnya pada Zahid bukan dianya Zahid, but because the chair of President UMNO. Ini saya nak bagi tahu ni depan dia sendiri. Saya hampir setiap minggu bersolat Jumaat dengan dia di Surau Ar-Rahman. Sejak kita kalah dalam PRU 14. Tak percaya tanya dia. Kalau saya bohong, dia boleh ludah saya. Bila selepas solat, dia datang sendirian. Lepas solat, adalah yang kawan-kawan rapat ni pergi salam dengan dia. Yang lain tak peduli pun. Semalam, Jumaat semalam, nak bersalam, nak takak. Datuk Seri Presiden. Why? Because you are now Deputy Prime Minister. Saya kena bercakap ini sebab kadang-kadang Presiden kita ni, dia muda pada saya. Saya tua pada dia. Jadi orang tua boleh cakap pada orang muda. Datuk Seri, jaga-jagalah sikit kawan ni. Sekarang you are gula. Semua semut nak pergi. Tetapi bagi orang macam kita ini, tuan-tuan dan puan, selagi you presiden, you menteri ke? You tak menteri ke? You TVM ke? Kami tetap menganggap you sebagai presiden kami. Saya berani cakap sebab saya dah kata tadi, saya tak ada kepentingan. Saya tak ada kepentingan. Nak marah saya, marah. Siapa tak marah yang cakap? Orang tua-tua memang, macam tu dia cepat merajuk.
dalam satu nakhoda yang besar, dalam satu bahtera yang besar, kita kena ada nakhoda. Kalau bahtera ini sudah dipukul ombak, dilandai tsunami, jangan kita campak nakhoda ini ke dalam laut. Yang nakhoda baru nak jadi nakhoda tu, belum tentu dia tahu selok-belok lautan. Kalau kita campak nakhoda ini ke dalam laut, dengan kita sekali mampus tenggelam. Oleh itu, wahai orang UMNO yang saya hormati dan kasihi, kita terima apa yang berlaku setakat ini. Kita kalah dalam PRU 14, kita tersungkur dalam PRU 15. Tetapi percayalah kepada saya bahawa UMNO tidak akan mati selagi kita ini semua, selagi setiap kita ini masih bergerak ibu kakinya. Cuba tuan-tuan dan puan-puan gerakkan. Gerak tak ibu kaki? Kalau tak bergerak tu Umur tak pendek. lama. Umur pendek. Kuat ibu kaki ni Tuan Sri. Ha? Kuat ibu kaki. Ya, betul. Segala-galanya berpunca daripada ibu kaki. Ha. Tu yang kecil mana kalau potong ibu kaki habis. Ya. Kakai pun habis. Sebab itulah, walaupun saya sedikit sentimen tadi, emosi tadi, tapi saya yakin bahawa tuan-tuan, perwakilan daripada semua bahagian yang hadir ke sini pada hari ini, mempunyai satu tekad bahawa UMNO ini adalah satu-satunya wadah perjuangan kita. Kerana UMNO itu Melayu, kerana Melayu itu UMNO. Dan selagi kita orang Melayu, bernama Melayu, bukan si Kitol, maka kita akan pertahankan UMNO ini sehingga ke titisan darah yang terakhir. Kongsi, saya tahu saya masih ada masa. Tetapi saya tak nak bercakap panjang. Saya sudah menyatakan apa yang saya nak cakap. Ya. Saya juga tak nak ungkit cerita-cerita lama kenapa kita kalah apa semua. Because Tuan Mak Hassan pesan kat saya, Pa, tak payah timbul yang lama. We look forward. Move on. Sekarang ni kita nak move on. Move on. Kita ujian pertamanya ialah pemilihan presiden ini. Tak payah bertanding. Move on. Keduanya ialah PRN 6 negeri. Jangan putus semangat sekali-kali walaupun kita kalah baru ini. Kita lawan dan lawan. Move on. Ketiganya ialah PRU 16. Yang kita pastikan kita mampu untuk menawan semula Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan. Patah sayap, bertongkat paruh. Patah paruh bertongkat siku. Patah siku bertongkat hidung. Tetapi misai jangan mencecah bumi. Yakinlah bahawa Allah tidak akan mengubah seseorang itu, sesatu kaum itu, sesatu bangsa itu, sesatu parti itu sekiranya kita sendiri tidak mengubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita nak berubah dalam UMNO, kitalah kena berubah. Bukan orang lain yang boleh mengubah. List. Last but not least. Tan Sri Pengungsi. Ya. Saya teringat
UMNO, pemuda UMNO zaman lalu-lalu. Zaman kita tu. Saya sebutkan di sini, pemuda UMNO di zaman Anwar Ibrahim. Kami ada kursus wira. Kami ada kursus wira wajar untuk semua pemimpin-pemimpin pemuda bahagian. Daripada kader-kader inilah lahirnya orang-orang seperti yang ada pada hari ini. Ada yang jadi yang berhormat, ada jadi member parlimen, ada jadi ahli luar negeri. Saya nak menyarankan supaya pemuda UMNO Malaysia dan puteri UMNO Malaysia mengembalikan kursus ini. Kursus wira wajar untuk pemuda dan kursus wirawati untuk puteri UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, orang muda kalau tidak tahu sejarah, dia akan hilang jati diri. Masih belum terlambat untuk kita kembali mengadakan program-program ini setelah kepimpinan baru pemuda dan puteri semua. Akhir sekali, pemimpin boleh pergi, pemimpin boleh bertukar ganti, tapi UMNO sebagai satu institusi wajib kita pertahankan. Kepada UMNO lah saya menyerahkan anak, cucu dan cicit saya. Kepada UMNO lah saya serahkan negara ini kepada orang Melayu. UMNO itu kampung. UMNO itu Melayu. Melayu itu kampung. Kampung itu Melayu. Jangan lupa. Jangan lupakan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Kepada pimpinan, sah kepimpinan, pucuk pimpinan UMNO, saya menyeru supaya menggunakan baki-baki masa untuk yang mereka ada untuk memperjuangkan UMNO ini. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, kita akan terus kekal. Wak kata Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia, takkan hilang Melayu, tidak akan hilang UMNO selagi adanya UMNO. Tuan Sri Pengurusi, Ya, terima kasih sama-sama. kerana sudi mendengar celoteh saya. Terima kasih pada perwakilan yang sudi berkongsi pengalaman dengan saya. InsyaAllah, kalau saya tak mati, saya nak lihat UMNO kembali berkuasa dalam PRU 16 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.